APC sejauh mana kita perlu bergembira, APC ni macam Cikgu Akmaruddin katalah, anugerah perkhidmatan cemerlang. Sejauh mana kita perlu gembira dan berduka, kan. Orang yang dapat banyak kali, kan. Oh, dapat banyak kali. Bergembiralah, ye dapat. Yippee dapat, bergembira, yippee dapat banyak kali. Orang yang tak pernah dapat ni, aduhai sedihnya, kan, dapat sedihnya. Jadi soal ni ialah antara gembira dengan sedih ni, di mana titik temu dia? Di mana titik temu dia? Titik temu dia. Adakah orang gembira ni akan selalu gembira dan adakah orang berduka ini akan berduka? Ini persoalan dia. Ataupun ada masa tertentu orang gembira ni rupanya sementara saja. Tetapi ada benda-benda lain bila dia tidak mensyukuri nikmat tersebut, dia akan jadi berduka. Dan ada juga orang yang berduka ini, dia bersedih pada waktu pertama, pada waktu mula-mulanya. Tapi lama-lama bila dia sabar, dia istiqamah, dia memikirkan perkara yang lebih besar, lama-lama dia boleh bergembira sebenarnya. Cuma saya nak maksudkan di sini ialah, APC ini adalah anugerah perkhidmatan cemerlang ini adalah sebahagian kecil saja daripada elemen-elemen perkembangan kerjaya kita. Kerana ada banyak lagi elemen-elemen perkembangan kerjaya kita yang kita kena kenal pasti. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bila kita bercakap tentang elemen kerjaya ini, sebenarnya yang lebih besar dalam elemen kehidupan kita dalam berkerjaya dan berhidup ini, bukan saja kita duk tunggu nak dapat anugerah ini sebenarnya. Anugerah ini sebagai bonus bagi saya. Satu bonus sebenarnya anugerah ini. Tetapi yang lebih besar sekali ialah dalam hidup kita ialah kita merealisasikan impian kita. Merealisasikan impian kita. Kita ada kan masa-masa kecil lagi kita ada impian. Ada orang tu dia impian dia nak jadi cikgu masa kecil lagi impian dia. Nak jadi cikgu. Ada orang tu nak jadi doktor. Dulu impian saya nak jadi medical doctor, doktor perubatan. Belajar betul-betul tapi oleh kerana adalah begitu begini, maka SPM saya tak berapa nasib baik sikit, result tak berapa bagus, maka sambunglah STPM. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengalih, dia panggil tuning. Dia tuning saya punya dream bukan sebagai medical doctor tetapi doktor falsafah. Tapi alhamdulillah saya hari ini dengan adanya akademik, dengan adanya dalam surrounding akademik ini, persekitaran akademik ini, saya rasa lebih bermakna pula. Sebab kita boleh share ilmu-ilmu ini pada orang lain, kita boleh share pengetahuan-pengetahuan juga dan juga perspektif-perspektif pemikiran baru kepada masyarakat supaya masyarakat faham bahawa dalam hidup kita ini yang paling penting ialah kita merealisasikan impian kita. Saya ingat dulu masa cerita, kalau tuan-tuan tengok, kita sebenarnya banyak cerita-cerita yang menggambarkan bagaimana dia nak merealisasikan impian. Masyarakat kita kan dia macam tak berapa nak yakin untuk memenuhi impian dia ataupun dia tidak merancang pun apa impian dia. Kalau tengok masyarakat barat dia sangat pentingkan impian itu. Ada orang tu dia mempunyai impian untuk nak round seluruh dunia. Maka dia rela untuk nak berhenti kerja selama 2 tahun, 3 tahun, dia simpan duit, lepas tu dia nak mengelilingi dunia selama 2 3 tahun, lepas tu dia balik, kemudian dia cari kerja balik. Jadi bagaimana ada orang itu merealisasikan impian. Ada orang tu nak belayar, nak hidup mengelilingi dunia, ada orang tu nak duduk dalam perkampungan orang asli lah, ada orang tu nak duduk dengan masyarakat ni. Jadi semua perkara itu nak gambarkan bagaimana mereka semua tu ada impian. Saya ingat lagi cerita, kalau siapa tengok cerita Patch Adam, Patch Adam. Patch Adam ni cerita benar, bagaimana seorang doktor itu, dia kata, dia merealisasikan impian pesakit dia. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya saya jadi doktor, dia kata bukan saja untuk memanjangkan hayat orang itu, untuk bagi sihat, supaya memanjangkan hayat dia. Maksudnya dengan sihat tu boleh panjang hayat dia. Tetapi sebenarnya diri kita ialah, saya jadi doktor ini supaya pesakit-pesakit saya ini dapat menikmati hidupnya dengan baik. Okey. Lepas tu adalah seorang pesakit, dia tu pesakit kanser. Pesakit kanser tu impian dia. Dia tanya, what is your dreams? Dia kata. What is your dreams? Dia kata. So dia tahu dah, dia orang ni tak lama dah nak hidup. Tapi cuma boleh bertahan kerana ubat-ubatan. Jadi ada seorang makcik tu dia kata,
tak payah cakaplah nonsense, saya kata. My dreams is nonsense, saya kata. My dream saya ni tak perlu nak